Yang pertama dia tanya nyatakan prinsip Pascal. Ini senanglah ya sebab dia asas tentang apa? Tentang konsep ya. So apa prinsip Pascal dekat sini dah ada dah kelas ya. Prinsip Pascal ni ada dalam buku teks kamu kat sepi ni ada ya. Cikgu dah tunjukkan jawapan dia. Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada suatu bendaleh, cecair ataupun gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendaleh tersebut dan ke semua arah. Okey, nampak tu kamu ni. Okey, jadi itu adalah prinsip Pascal ya. Jadi cerita je Pascal ni ya, sebenarnya tentang konsep tekanan yang sama kita gunakan walaupun luas permukaan omboh yang digunakan tu tak sama, ada sebab dia, tapi prinsip dia tekanan dia sama sebab tu dia menggunakan cecair dalam sistem tertutup. Orang panggil sistem hidrolik. Ini bawah ni lah, bawah nampak. Okay, nyatakan prinsip asas sistem hidrolik. Bila kamu lambat, kamu dah ganggu cikgu lah. Cikgu nak mengajar kan. Kena ambil kamu. Cikgu tak nampak skrin ni sebenarnya. Okay. Jadi, tak ada lagi masuk lah. Right. Lambat. Cikgu dah mula mengajar dah. Okay, prinsip asas sistem hidrolik pula apa ya? Tengok sebelah jawapan dia. Prinsip asas sistem hidrolik adalah memindahkan ketekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal ya. Jadi sistem hidrolik ni dia tekanan dia adalah sama. Konsep di sini ialah dia nak cerita tekanan dia adalah sama. Tekanan pada omboh yang pertama adalah sama dengan tekanan pada omboh kedua. Sebab tu belajar melibatkan dua omboh ni. Satu besar, satu kecil ya. So yang kecil ni kita tulislah P1, yang besar ni P2. Dan dia dua-dua ni tertutup. Dan di dalamnya ada cecair. Biasa kita guna minyak lah, kita tak guna air sebenarnya ya. Jadi prinsip dia sebenarnya nak ceritakan tekanan sama disebarkan ke semua arah. Okay. Dan dia dalam keadaan tertutup. Tertutup. Okay. Jadi itulah sistem hidrolik kelas. Ya. Okay. Tekanan dia sama ke semua arah ya. Ini tekanan sama ke semua arah. Okey, seterusnya nyatakan 3 contoh aplikasi prinsip Pascal. Ni kita mesti tengoklah dalam nombor 3 ni jawapan dia iaitu jet hidrolik ya, nak angkat kereta, nak baiki kereta. Apa lagi? Sistem brake hidrolik kan, kereta kita ada brake. Kursi rawatan gigi. Lagi lori kan nak turunkan buat dia punya pasir tu yang dia naik tu, dia turun tu, itu semua sistem hidrolik kelas. Kren pengangkat ya, besi-besi ya, dekat kawasan sampah tu. Tu semualah yang jenis alih dia nak mengangkat pasir ke batu tak kisahlah, daripada lori dia keluar ke, itu semua sistem hidrolik kelas. Cuma sekarang sistem hidrolik kalau dekat workshop tu dia dah guna elektronik, tapi asal dia sistem hidrolik, dia tak guna tangan kan. Jadi tu contoh dia, banyak sangat dalam kehidupan kita ya. Okey, yang kedua ni adalah konsep yang kedua. Sebab 8 ni dia gabung dalam kamu punya sukatan ni digabung. Prinsip Pascal satu dengan prinsip Bernoulli. Okey, kalau dulu ni asing-asing ni ya, sebab dia konsep yang berbeza. Tetapi asas dia sama iaitu tekanan ya, melibatkan tekanan. Bernoulli ni dia melibatkan laju dan tekanan. Yang di mana laju tinggi, tekanan rendah, laju rendah, tekanan tinggi. Tolong ingatlah. Ya. Jadi di sini dia beritahu dah nombor 4 ni, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bendaleh yang bergerak dengan laju lebih tinggi menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Ya. Jadi ingat apa cikgu cakap ni. Laju tinggi, tekanan rendah, laju rendah, tekanan tinggi. Ini yang prinsip Bernoulli. Dia gabungkan sekali, sebab tu cikgu buat video pun beza-beza. Satu Pascal, satu prinsip Bernoulli. Sebab cikgu nak terang detail supaya kamu faham. Tapi kalau kamu tak faham, tanyalah cikgu, ni senyap je, faham ke tidak. Tengok markah kita satu, masih lagi rendah ya. Kenapa? Sebab kamu tak faham konsep betul-betul lah. Masih banyak konsep yang kamu tak faham, tapi tak masuklah tajuk ni sebab dia proses orang setengah tahun. Tak lama nak percubaan ni, dia akan masuk semua dalam kelas. Kamu tinggal satu bab lagi, bab 9 je. Bab 9 pun minggu depan, tak minggu depan, minggu selagi lah. Kita akan habiskan semua latihan, lepas tu kita akan bincangkan tahap 1, tahap 2. Setelah kamu hantar,
Dan lepas tu baru masuk bab 9. Video pun cikgu tengah nak siapkan ya, tentang tajuk satelit tu. Jadi tolong faham betul-betul bab 7, bab 8, bab 9 ni dia soalan melibatkan fizik ya. Jadi kalau tak faham tanya cikgu. Cikgu memang mengajar fizik, tak ada masalah. Okey. Jadi semua tajuk apa-apa pun boleh tanya saya lah. Boleh terus masuk dalam Telegram, jangan senyap je. Senyap mana saya tahu. Tengok result keputusan rendah. Belum lagi cikgu cek kelas 2. Kelas 1 tak payah hantar kelas. Soalan dan jawapan tak payah sebab saya dah dapat daripada kamu. Saya tak nak pun. Jadi nanti senang saya nak bincang minggu depan kamu ada soalan. Kelas 2 nanti saya pamer je lah soalan dia ya. Okey, itu soalan formatif. Sikit sangat soalan dia. Simple sangat. Lepas tu tak memadai. Saya ada bagi latihan ekstra kan. Okay, seterusnya kita nak tengok soalan sumatif Okay, sumatif ni pun sikit soalannya, 2 soalan je. Okay, ni soalan pertama dia tentang 2 kenderaan. Biasa ni di highway. Kalau kamu tengok, satu lori, ni lori dan ini adalah kereta. Okay, dia berdua ni kalau kamu tengok ada satu ruang sempit di tengah. Kamu nak tahu dia laju tinggi ke rendah, kamu tengok aliran udara ni kelas. Di bahagian tengah je kamu boleh nampak kelas. Dia adalah rapat. Maksudnya di sini dia laju. Laju dia tinggi juga anak panah ke atas. Okey, di kiri kanan, bukan kiri. Lori di belah kanan dia. Kereta di belah kiri dia. Okey, belah atas ni kamu boleh tengok dia punya jarak-jarak aliran udara ni lebih besar. Mana laju dia rendah lah. Di belah sini pun sama. Tapi sebenarnya punca di bahagian tengah ni. Tengah ni sempit, jadi laju dia tinggi. Bila berlaku ketidakseimbangan, ada laju tinggi pada aliran udara, automatik tepi lori dengan tepi kereta ni laju dia rendah. Okey, mengikut prinsip Bernoulli, laju tinggi, tekanan dia rendah. Bahagian tengah ni. Kalau yang belah sisi satu lagi, laju rendah, tekanan tinggi. Belah sisi PO ni kan. Okey, itu belah lori. Kalau belah kereta sama, laju rendah, tekanan tinggi. Tolong ingat tu. Tadi kan cikgu dah ulang banyak kali. Laju tinggi, tekanan rendah. Laju rendah, tekanan tinggi. Cikgu buat anak panah je ya. Jadi soalan tanya manakah kawasan tekanan yang manakah rendah? Kawasan P1 ni lah kelas. Ni P1 ni. Ya. Tak tengok skema pun kita tahu jawapan dia ya. Okey, terangkan jawapan anda dalam soalan 1A ya. Okey, sebab apa? Sebab ni kawasan sempit. Ya, bila sempit laju dia adalah tinggi. Maka mengikut prinsip Bernoulli, laju tinggi, tekanan rendah. Itulah kaitan dia. Ya. Kat tepi ni pun cikgu ada tulis lah. Ada skema kita lah ya. Tapi cikgu nak terang, simple macam tu saja. Dalam exam, harapkan boleh jawab lah dalam percubaan nanti kalau dia keluar ya. Jadi, kenapa? Sebab di sini sempit. Laju tinggi, tekanan rendah ya. Jadi nombor 3, C ditanya situasi ni berbahaya tak ya? Menyebabkan keadaan bahaya. Betul, memang menyebabkan keadaan bahaya. Bila laju sini tengah antara lori dengan kereta tu kelalik tinggi, tekanan dia rendah. Bila tekanan dia rendah, automatik di bahagian luar ni, nampak ni, tekanan dia dah jadi tinggi sebab laju dia rendah. Okey, di luar kereta pun sama, di bahagian PO, tekanan dia tinggi. Jadi apa berlaku? Kereta dengan lori ni kelas, dia akan berlanggar antara satu sama lain. Sebab ruang di antara tengah dia ni, kalau kamu nampak cikgu punya pensel dengan pen cikgu ni, pen dengan cikgu punya highlight ni, dia bila dia tengah ni sempit, jadi tekanan rendah kan. Dia sebenarnya side kereta dengan side lori ni adalah tinggi tekanan dia. Mana yang bertentangan daripada yang tengah ni lah. Maka dia boleh tertolak. Berlanggar antara satu sama lain. Mudah berlakulah aksiden ya. Itu sebab dia. Sebab tu di highway, kenderaan laju memang dia mudah aksiden sendiri-sendiri je. Selalu berlaku begitu. Sebab masing-masing laju. Sedangkan hak laju di highway 120 je. Kilometer per jam 110. 120 tu tak boleh lebih daripada itulah. Tapi kebanyakan orang bawa 150, 180, 200, 200 lebih dan sebagainya ikut sisi masing-masing. Itu yang berlaku mudah aksiden. Ya, terutama kereta yang bersaiz kecil ataupun motor lah. Motor memang mudah aksiden. Kalau motor duduk tepi ni dia boleh terposok masuk dalam lori. Ya, dia juga boleh tertolak kena ke divider. Ya, sebab tu ada orang aksiden sendiri-sendiri je. Sebenarnya ada sebab berlakunya speed, kelajuan.
Itu yang kita tak nak kelas. Itulah bahaya dia. Sama juga kalau bot, ya, bila dia rapat sangat dia laju, memang dia mudah berlanggar. Kalau kita tengok dalam movie kan, kejar-mengejar, bam dia berlanggar. Sebab prinsip Bernoulli lah kelas. Ya, itu sebab dia. Kalau tidak berhati-hati. Okey, tengok soalan seterusnya, praktis penggayaan. Okey, ni tak ada jawapan tapi kita boleh tahu dia punya ni. Okey, yang ni ya. Kerusi rawatan gigi. Dirajah 2 menunjukkan aplikasi prinsip Pascal yang mainkan peranan penting untuk membantu doktor ketika membuat rawatan gigi pada pesakit dia. Kerusi rawatan gigi perlulah mudah dilaraskan untuk keselesaan pesakit dan doktor. Bina satu model kerusi rawatan gigi yang kreatif dengan cara mengaplikasikan prinsip Pascal. Uraikan ciri kreatif dan model kerusi rawatan gigi dan bincangkan ya bagaimana kita boleh bersesuai kepada kerusi urut automatik ya. Jadi kalau kamu tengok ni dah memang idea dia bagi dah ni. Ni dia buat sendiri je ni ya. Gunakan kertas ya. Gunakan 4 pecah satu. Ni 1 pecah garis, ni 1. Ni 1, ni 1. 4 pecah garis diguna. Ya. Untuk menaikkan kerusi ni dan dia punya apa tu? Belakang itu boleh ke atas dan juga dibaringkan. Ya. Jadi prinsip dia apa? Prinsip Pascal. Dia mesti menggunakan prinsip Pascal ya. Tulis prinsip Pascal dalam sistem hidrolik. Okey. Okey, apa dia prinsip Pascal? Terang sikitlah. Dia menggunakan tekanan yang sama. Ya, yang sama yang bertindak pada semua arah. Pada semua arah. Okey. Lepas tu dia menggunakan apa? Cecair. Cecair sebagai tekanan tu lah. Ya. Cecair tu untuk mengalihkan tekanan secara seragam. Okey? Itu dia gunakan cecair lah. Memang kena ada cecair. Tapi dalam realiti sebenarnya kita guna minyak lah. Kita takkan guna air ya. Ada sebab dia lah. Tapi sini guna air pun boleh lah ya. Sebabnya air ni tekanan dia tidak, sebab dia ada ruang udara kelas. Udara prinsip dia tak boleh mampat. Okey, cecair ni sifat dia mesti kita tahu dia tak boleh mampat. Bila dia tak boleh mampat, maka tekanan dialihkan tu seragam. Kalau gas, kita boleh mampat. Sebab tu orang simpan gas dalam bentuk liquid. Kita mampatkan dia sehingga dia jadi cecair pada tekanan tertentu, maka lebih banyak kita boleh isi. Ya? Tapi kalau cecair, kita tak boleh mampat. Sebab tak boleh mampat ni lah tekanan sama daripada ombor kecil ke ombor besar. Ya? Itu sebab dia. Okay? Jadi cecair tu kita gunakan sebab dia tak boleh mampat. Kenapa tak guna air? Air ni sebab dia banyak ruang udara. Ya? Air kan dia punya simbol kimia dia H2O. Dia banyak gas. So gas akan menyebabkan tekanan tak dapat dialihkan secara baiklah, secara seragam. So itu prinsip digunakan lah. So depend lah nak guna berapa. Di sini digunakan sampai 4 pecah garis. Dan yang pertama ni akan menghasilkan tekanan. Tekanan ni akan dipindah secara seragam pada semua ombus ni. Dan di bahagian sini tujuan dia untuk mengangkat kerusi ni naik ke atas, mengangkat dan menurunkan. Dan di bahagian tepi ni untuk baring lah, nak baringkan dia ataupun nak menegakkan. Bagi saya kursi doktor gigi dengan kursi urut ni lebih kurang sama je. Ya, cuma kursi urut ni, yang ni mesti boleh baring betul lah. Kaki ni boleh luruskan. Cuma kalau doktor gigi dia tak adalah luruskan yang ni kan. Tapi yang ni memang boleh baring betul. Jadi sebenarnya boleh je pergi kepada kerusi urut automatik. Jadi cerita pasal prinsip Pascal. Ya, dengan daya yang kecil kita kenakan pada ombak utama, dia akan mengalir melalui cair secara seragam. Okey, akan menghasilkan tekanan yang besar ya. Bila kita dah alih tekanan besar, maka setiap pecah garis ni akan dapat tekanan yang besar. Maka dia mudah alih lah. Okay, nak turunkan balik biasanya kalau sebenar dia ada injak pelepas. Ini tak ada, just kita kalau ada kita tolak, kita tarik balik lah. Ya, maka cecair itu turun, turunlah 4 kursi ni. Itu je lah idea dia untuk buat dia ya. So kamu tengok lah. Cerita dulu pasal prinsip Pascal, sistem hidrolik, guna cecair dan cerita bagaimana dia operasi. Itu je lah kelas. Ya, sampai idea bahan-bahan nak gunalah. Ya. Apa cikgu rasa macam bau benda terbakar? Takut. InsyaAllah. Okay.
Itu saja tentang buku tab punya latihan kan. Okey, boleh dapat kelas? Boleh? Setakat ni boleh? Boleh. Baru masuk. Kawan tak boleh masuk beritahu saya ya. Saya mungkin tak nampak kamu kan. Ada berapa orang ni? 3 orang baru ni. Akilah, Fahmi, Izzah, Syafa. 4 orang. Okey, sekarang ni kita bertukar kepada latihan satu lagi, latihan tambahan. Kita bincang setakat mana kita dapat. Iaitu latihan-latihan yang ni saya ada bagi tu kan. Sekejap ni mana saya punya tu. Okey, nampak skrin saya kelas? Boleh? Nampak. Duduk soalan saya dengan jawapan ya. Yang penting. Tapi yang ni cikgu tak boleh guna marker dah lah. Skrin je. Okey, boleh. Okey, kita balik semula. Okay, nampak tak masalah lah. Cuma yang ni cikgu tak conteng dengan ni lah sebab word ni tak boleh conteng ya. Itu kita conteng habis. Dia lari terus ya. Itu cikgu takut sikit lah. Cikgu kena kecil sikit. Okey. Okey, soalan ni yang pertama macam biasa. Terangkan prinsip Pascal. Tadi kita pernah bincang apa dia prinsip Pascal ya. Prinsip Pascal ialah penyebaran tekanan, jawapan kat tepi ni kelas yang dikenakan pada satu bendalih dalam suatu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan ke semua arah. Okey, jadi tadilah dia mesti tanya konsep dulu ya. Okey, itu yang pertama. Okey, kita terus pergi pada soalan yang kedua. Okey, tulis dengan pen merah ya. Terus catik ya. Tak faham terus tanya boleh ya. Okey, rajah menunjukkan susunan radas untuk menunjukkan pemindahan tekanan pada semua arah. Okey, alat ni kelas, alat ni ya, adalah satu alat untuk menunjukkan penyebaran tekanan yang seragam. Dia bekas ni bulat ya dan dia ada lubang. So bila kita bagi satu daya F ni, air ni akan keluar terpancut serentak. Pancut serentak tu nak menunjukkan bahawa daya dihasilkan tu adalah sama ya. Itu maksud dia lah. Jadi yang ni kamu boleh buat sendiri kelas. Ambil je air, bubuh dalam bekas plastik. Sebelum tu cucuk-cucuk lubang dulu. Dan bubuh air, tekan je. Air tu akan keluar serentak. Nampak? Okay, air yang keluar serentak tu nak menunjukkan bahawa dalam cucuk air, tekanan kita boleh bagi secara seragam. Dengan syarat dia tertutup. Kalau tak tertutup, dia ada efek tekanan atmosfera kelas. Ya? Inilah eksperimen bekas ni sebenarnya. Ya? Jadi kita tengok soalan yang pertama. Bila omboh dengan luas keratan A ditolak masuk ke dalam satu daya F, okey, kita akan hasilkan apa? Kita akan hasilkan tekanan ya. Okey, kita akan hasilkan tekanan ya. Yang dihasilkan dalam air. Okey, B, air diperhatikan terpancut keluar dari setiap lubang dengan seragam dalam semua arah. Ya, air keluar ni dia keluar serentak. Jadi pematah ini menunjukkan bahawa ya, tekanan air disebarkan seluruh air dengan seragam. Dia nak tunjuk bahawa tekanan tu sama. Itu prinsip dia ya. Okey, nombor 3. Mana pula cikgu ni? Okey, 3. Lengkapkan pernyataan di bawah untuk menunjukkan prinsip aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan seharian bagi jet hidrolik. Jet hidrolik ni kalau gambar macam ni yang jet dulu tu kan, yang warna merah tu. Kalau yang dah moden dia guna sistem elektronik tapi masih lagi asal dia sistem hidrolik ya. Jadi jet hidrolik kita boleh gunakan untuk mengangkat apa? Kita mengangkat benda yang besar lah, benda berat lah. Kereta contohnya kan berat ya. Jadi beban yang berat ya, beban yang besar, nak mengangkat kereta, lori boleh, lori boleh, tak masalah ya. Okey, apabila omboh kecil ya, dia ada omboh kecil kat sini, yang tengah ni, dan dia ada omboh besar kat tepi. Di tepi ni ada last kali takungan cecair, ni cecair nak masuk ya. Jadi apabila omboh kecil ya, dinaikkan ya, cecair disedot dari takungan melalui injak A. Okey, bila kita omboh kecil ni kita nak naikkan ya, kita naik ke atas benda
Benda ni kita boleh gerak-gerakkan lah besi ni ya. Maka injak in terbuka, tekanan cair masuk ya. Okay, itu yang kedua lah. Okay, seterusnya nombor 3, ombor kecil kemudian ditekan. Ni jawapan dia tak nampak pula. Nombor 3. Okey, ombor kecil kemudian ditekan ya ke bawah untuk menolak cecair ke ombor besar. Ya. Cecair ke ombor besar itu menolak ombor menyebabkan dia bergerak ke atas ya. Itu menolak bila kita tolak ke bawah, kita naik ke atas, kita buka injak A, takungan air cecair masuk dalam ombor kecil. Sekarang bila kita tolak ke bawah, ni kita tolak ni sebenarnya lah ni besi ni ya. Maka ombor besar ni pula buka injak dia, injak B ni. Okay, cecair masuk ke dia ya. Bila cecair masuk ke dia ya, dia akan menyebabkan ombor besar ni naik ke atas. Itu nombor 3 lah ya. Ini sebenarnya cara kerja dia ya. Oleh sebab ombor besar mempunyai luas yang besar ya. Satu daya yang besar ya dihasilkan untuk mengangkat objek yang besar, beban yang berat. Okey ya, cikgu cerita kat ombor ni. Okey, ombor ni kalau kita satu kecil satu besar kan. Okey, yang kecil ni sebab kita nak hasilkan tekanan yang tinggi. Ingat balik formula tekanan, daya bagi luas. Okey. Tekanan dengan luas dia berkadar songsang. Luas kecil, tekanan dia besar. Luas besar, tekanan dia kecil. Macam kasut lah, kasut sekolah, tekanan dia rendah. Kasut tumit tinggi, tekanan dia tinggi. Sebab tu, kasut tumit tinggi tu luas tekanan dia kecil, maka tekanan dia tinggi. Sebab tu dia mudah tenggelam bila kita berjalan. Ya. Jadi untuk ombor kecil, kita nak hasil tekanan yang tinggi. Tekanan tinggi ni akan dialih masuk sampai ke ombor besar. Bila ombor besar ni pula, dia boleh, pada ada pressure yang tinggi, dia boleh angkatlah ombor besar ni. Dan ombor besar ni kenapa dia punya luas bukan besar? Sebab kita nak hasilkan daya besar kat sini. Kita boleh angkat benda besar-besar. Itu sebab dia lah. Jadi masing-masing ada function dia, ada fungsi dia. Jadi kena tahu kenapa ya. Maksudnya nak cerita dengan daya yang kecil, sebab ombor kecil ni kecil. Kita bagi daya kecil je. Tapi kita menghasilkan tekanan yang besar. Tekanan dialih melalui cecair dan tekanan tu adalah besar dan seragam, menyebabkan kita boleh menghasilkan daya yang besar di ombor besar. Maksudnya boleh mengangkat benda besar, benda berat. Itu cerita dia. Memang hidrolik nak mengangkat benda besar pun. Yang nak baki kereta, lori dan sebagainya kan. Okey, yang kedua, kita tengok pula sistem brake dalam kereta kita, sistem brake hidrolik. Okey, sistem brake kereta berfungsi dengan prinsip Pascal lah. Sistem hidrolik ni prinsip Pascal. Brake hidrolik membenarkan tekanan yang sama dihantar ke seluruh bendalih yang tertutup. Itu tujuan cecair. Sebab cecair ni tak boleh mampat, maka tekanan dia adalah sama, boleh hantar satu sistem dia. Okey, nombor 2. Apabila pedal ditekan, kita tekan pedal brake kita ya, kita bagi sikit daya dia ya. Okey, satu daya kita kenakan, daya ni kecil je, dikenakan pada silinder utama. Inilah silinder utama, silinder kecil ni ya. Dan memampatkan bendalih. Okay, bila kita bagi satu daya pada silinder utama, sebenarnya kita dapat pressure. Dia mampat tu sebab kita ada tekanan ya. Hal ini meningkatkan tekanan. Dan tekanan ini disalurkan ya sama rata ke seluruh bendalih dalam paip logam ke semua ombor silinder yang lain. Jadi tujuan ombor kecil ni nak menghasilkan tekanan yang besar dan dihantar teruslah ya ke brake bahagian depan dan juga belakang ya. Satu gunakan kasut brake, satu lagi menggunakan drum brake. Kasut brake ni dia tekan. Ombor dia ada dua ombor ni nampak. Kiri kanan dia ada dua ombor. Dia tekan kita punya tayar tu pada dia punya ring tu. Kelas dia tekan, maka dapat brake. Kalau yang drum brake ni dia tolak kiri kanan, tolak belakang. Tolak sisi untuk brake bagi tayar depan dan tayar belakang untuk brake lah itulah cara dia berfungsi ya. Ini sebenarnya prinsip kerja dia. Okey, seterusnya dental kursi rawatan gigi. Jadi kursi rawatan gigi ni
Dia ada konsol, dia ada injap dia ya. Dan dia ada omboh dia lah ya, takungan minyak dan sebagainya ya. Okey, silinder hidrolik yang dipasang pada kerusi membolehkan kerusi dikawal oleh sistem hidrolik ya, sistem hidrolik jet, sistem hidrolik lah, supaya kerusi boleh dinaik dan diturunkan dari kawalan konsol ya. Konsol ni saya rasa tempat tu kot, tempat doktor nak tekan-tekan tu kan. Nak naik, nak turun dan sebagainya. Dia handle kat situ je ya. Okey, konsol mengawal motor elektrik dan pam hidrolik. Jadi tujuannya untuk menaikkan kerusi, sistem itu mengepang ya minyak yang daripada takungan dan dimasukkan dalam silinder hidrolik melalui injap A ya. Yalah, sebab minyak ni lah yang akan menggerakkan nak bagi tekanan tu sama ya pada ombor-ombor yang ada pada kerusi ni lah. Untuk menaikkan, nombor 3 ya, untuk menaikkan kerusi, injap B dibuka untuk minyak dari silinder ditolak ya, ditolak balik ke takungan minyak ya. So ini adalah prinsip kerja kerusi rawatan gigi ya. Dah habis dah yang ni. Jadi prinsip dia sama je kelas, dia nak alihkan tekanan yang sama supaya pada ombor yang besar dia boleh mengangkat beban yang besar. Kita lah yang duduk atas kursi tu ya. Cuma part-part tu duduk di mana je lah ya. Okey, seterusnya. Okey, prinsip Bernoulli. Ni salah ni. Okey, nombor 5 ya. Okey, prinsip Bernoulli pada tube venturi ni sebenarnya ya. Okey, jadi kita boleh tengoklah ya, cecair daripada takungan ni mengalir daripada ke PQRSTU. Tapi kita boleh nampak S ni dia sempit. Ya, jadi kita tahu tempat sempit laju dia tinggi. Dan aliran air ya daripada awal ni iaitu P, laju dia rendah tapi tekanan dia tinggi ya. Dan semakin dia ke hujung, ya, semakin dia jauh pergi, laju dia akan bertambah, tekanan dia akan jadi rendah. Tetapi oleh kerana di S ni dia paling sempit, maka di situ laju paling tinggi lah, bukan dekat U ya, walaupun U last sekali. Jadi kat S ni laju paling tinggi, tekanan dia paling rendah. Jadi dia akan efek cecair yang pergi ni lah, cecair paling rendah pada S. Nampak dia buat ni, garis putus-putus nak menunjukkan tekanan tu ya. Mana semakin lama air mengalir, tekanan semakin kurang sebab laju semakin bertambah. Kecuali dekat S. S paling rendah. Maksudnya dia paling tinggi laju dia. Okey, kita soalan dia ya. Apabila air mengalir daripada kiri ke kanan, paras air menurun dari kiri ke kanan. Nampak? Ni dia dah tunjuk ni. Putus-putus ni paras air ya. Keadaan ini menunjukkan bahawa tekanan air menurun daripada kiri ke kanan. Secara amlah keseluruhan bekan ya. Benda air mengalir dari kawasan bertekanan tinggi P. P ni sebab laju dia rendah ya. Tekanan dia tinggi lah. Ke kawasan tekanan rendah U ni ya. Laju bendalai ya, laju bendalai di P. Laju bendalai di P paling rendah ya. Dan di U paling tinggi. Dekat awalnya memang paling rendah lah sebab air mula-mula nak masuk, takkanlah dia terus speed. Kereta pun tak boleh speed. Dia kena perlahan dulu barulah last. Semakin jauh dia semakin laju ya. So di P ya, laju dia paling rendah. U laju dia paling bukan paling tinggi keseluruhan kelas ya, tapi nak compare daripada kejauhan ni ya. Apa tu dia kata paling tinggi, tapi sebenarnya ada lagi paling tinggi iaitu di S. Okey, seterusnya bahagian RST adalah bahagian tube venturi ya, tube venturi. RST ni dia sambung dengan tube venturi. Sebab tube venturi sebenarnya dia tak sambung pada ni bekas besar ni ya. 3 ni ya biasanya tube venturi saiz di tube S adalah paling kecil, paling sempit berbanding saiz tube R dan T. S ni paling sempit. Okey. So paras air di S adalah paling rendah berbanding dengan paras air di R dan T. Keadaan ini menunjukkan bahawa tekanan di S adalah rendah kerana bendalai mengalir pada laju yang tinggi melalui S
dalam dalam tube venturi tersebutlah berdasarkan prinsip venturi. Dalam tube venturi berdasarkan prinsip Pascal, ya. Okey. Okay, habis soalan 5. Pergi lagi soalan lain. Sebab tu juga bagi soalan banyak sebab buku teks kamu pendek sangat. Nanti keluar soalan, jenuh nak menjawab, tak tahu contoh soalan, ya. Okey, tu baru part 1. Part prinsip Pascal kan masuk prinsip Bernoulli, ya. Sebab dalam part 8 ada dua prinsip, dua konsep. Satu prinsip Pascal, satu lagi prinsip Bernoulli. Dua tu sebenarnya sepatutnya tak boleh sekali tu, ya. Tapi tak apalah, cikgu dah hasilkan video cikgu. Tengoklah video cikgu berulang kali. Jangan tengok sekali memang tak faham lah kelas. Kalau kamu lambat ni kan. Tak apa, tengok ulang kali supaya kamu faham. Tak faham tanya saya. Bila-bila dalam tele tu tak ada masalah. Ya? Jangan diam tapi tak tahu apa-apa. Bila exam makan rendah. Cikgu tak nak ya. Ni ada makan rendah kertas 1 cikgu tengok tadi. Tu belum cikgu cek kertas 2 lagi. Okay. Jadi buat betul-betul lah exam ni macam kamu exam betul lah. Yang mana pula ni? Okey, ni jawapan ni ya. Okey, kenapa bumbung tercabut bila adanya angin yang kuat melalui bumbung kita? Bumbung kita kan bentuk melengkung kan, ya. Jadi angin yang bertiup di atas bumbung menyebabkan tekanan dia adalah rendah. Ya, laju angin yang tinggi ayat dia. Laju angin yang tinggi yang bertiup di atas bumbung menyebabkan tekanan rendah ataupun berkurang di atas bumbung. Okey, bila angin lalu atas bumbung kita kan melengkung. Jadi bila melengkung, kawasan yang sempit, kawasan yang melengkung, semuanya laju tinggi kelas. Kita tahu ya, melengkung. Bentuk aerofoil kan melengkung bahagian atas. So melengkung ni laju dia tinggi, tekanan dia rendah. So bila dah berlaku situasi macam tu, menyebabkan yang sekitar dia menjadi tinggi. Contoh bahagian bawah, atas tekanan dah rendah, bawah tekanan dia tinggi. Jadi bumbung tak akan tercabut lah. Itulah sebab bumbung tercabut bila angin kuat. Sebab adanya prinsip perbezaan tekanan, iaitu dinamakan prinsip Bernoulli, nama saintis sebenarnya ya. Barat suka bubuh nama dia ya, sebagai peringatan ya. Walaupun kita tahu, kamu belajar sejarah Islam juga, kamu tahu asas fizik, sains, kimia, biologi ni sebenarnya saintis Islam lebih dulu dipelopori. Cuma mereka tidak terkenal lah. Tapi kita orang Islam kena tahu ya, terkenal sebenarnya tapi dia tidak ditulis nama mereka ya. Jadi kamu kena tahu sejarah kita orang Islam, jangan tahu pasal agama kita je, kena tahu semua, termasuklah sains sebab itu adalah kehidupan kita. Kalau duduk ngaji agama tapi tak boleh nak apply dalam hidup, buat apa? Ya? Kamu duduk belajar agama, duduk belajar Al-Quran Sunnah dan sebagainya, kamu tak faham masuk, tak jaga masa, tak disiplin, tak masuk kelas, lambat masuk kelas. Ya, dan sebagainya. Tak ada manalah tak boleh nak apply dalam kehidupan. Sebab agama tu adalah panduan hidup. Ya, sebab itu belajar agama, sebab itu ada pegangan kita. Bukan sekadar belajar dah hafal, ya. Tak guna jadi tahfiz tapi akhlak buruk, ya. Sebab tak boleh apply dalam kehidupan lah. Iman tak ada lah tu, ya. Jadi kamu kena faham, sebab tu saya boleh selalu akan sindir kamu lah kalau kamu buat perangai, ya. Maksudnya kamu tidak apply dalam kehidupan kamu. Kalau ada masalah, saya kata dah boleh cerita, boleh bertanya saya, boleh bincang dengan saya. Bukannya diam, tak tahu apa-apa ya. Tak siap kerja, tak nak beritahu cikgu, tak nak share ya. Jadi kalau cikgu tak tahu masalah kamu, tahunya kamu konten lah, tak siap lah, tak berdisiplin lah. Itu je saya boleh cakap ya. Ni saya tak cek lagi keseluruhan latihan kamu ni. Memang saya akan cek kelas. Ya, cepat lambat saja. Yang pasti akan cek. Buka sekolah dah confirm saya cek semua. Ya. Jadi setakat ni tolong siapkan semua latihan kamu dengan siap bertanda mana yang saya dah bincang seperti hari ini. Saya tak nak tengok kamu nanti kertas kosong, tak ada, tak siap. Buka sekolah confirm saya cek semua kelas. Termasuk siapa yang tak siapkan tugasan-tugasan saya ya, video dan sebagainya. Semua tu saya akan cari kamu. Jangan ingat saya akan diam ya. Jadi itulah bagaimana bumbung tercabut. Ni selalu berlaku sejak akhir-akhir ni negara kita kuat angin ya, kalau tengok kesian orang berniaga pasar malam habis dia punya dia punya kemah ya, rumah ya, baru ni banjir besar ya, di Yan, Kedah, Perak pun tengah banjir ya. Jadi itu satu benda yang menakutkan lah selain pada wabak penyakit ya. Jadi ada sebab lah tertentu tu ya. Okey, seterusnya kita nak tengok ni
Ini prinsip Bernoulli pada bentuk aerofoil. Ni cikgu kata melengkung tadi ya. Sekarang ni boleh kelas? Baru pukul 12 ni. Boleh? Boleh. Boleh ya. Kalau tak tahu, tak faham, tanyalah. Jangan senyap. Risau cikgu orang senyap-senyap ni. Okey, tengok ni bentuk aerofoil, nampak dia melengkung. Bentuk aerofoil ni kelas, di mana aplikasi dia? Pada sayap kapal terbang. Ya, sayap kapal terbang bentuk dia melengkung. Dan siapa yang pernah naik kapal terbang kan boleh tengok dia adjust. Sayap tu masa nak naik, masa nak turun. Ada sebab kelas kita nak bagi tekanan tinggi ke rendah ya, untuk dia naik ke atas ke udara ataupun untuk dia turun ya, dan sebagainya. Okey, tengok bentuk aerofoil bahagian atas ni melengkung, laju dia tinggi, tekanan dia rendah, automatik bawah dia tekanan rendah, tekanan tinggi, maka dia ada daya angkat. Okey, itu prinsip bagi sayap kapal terbang dipanggil aerofoil, melengkung ya. Okey, apa tadi? Nombor 1. Okey, nombor 1 dipanggil aerofoil ya. Aerofoil digunakan sebagai sayap pesawat. Bukan aerofoil, bentuk sayap ni bentuk aerofoil ya. Bukan aerofoil. Okey, dia bukan satu bahan, aerofoil ni bentuk dia ya. Apabila udara laju tinggi bergerak di atas, kita cerita dah, di atas aerofoil, dan ya udara rendah ya, laju dia rendah di bahagian bawah aerofoil, keadaan ini akan menghasilkan satu daya angkat untuk kapal terbang bergerak ke atas ketika dia berlepas. Jadi dia akan betulkan sudut di kelas. Sudut apa? Sudut apa itu? Saya lupa dah nama. Sudut tegang, sudut miring. Sudut miring ni tak? Ya, sudut dia. Mana kalau dia lebih curve, dia lebih melengkung, maka dia lebih laju. Lebih laju, tekanan rendah atas, bawah tinggi. Lagi besar daya angkat dia lah. Bila besar perbezaan dia, besar daya angkat dia terhasil. Ya, itu sebab dia. Sebab tu dia ada sebab dia betulkan sayap tu. Dari segi sudut dia kelas. Nak turun gitu juga, nak bagi kurang lah. Kita tak nak daya angkat tu tinggi, buat kita nak turun ya. Itu sebab dia lah. Okey, ini bagi sayap kapal terbang. Okey. Saya video cikgu, ada cikgu cerita banyak Prinsip gerakan helikopter. Okey. Helikopter pula, dia special sikit, dia lain sikit dari kapal terbang ya. Dia ada dua kipas, bahagian atas dengan di bahagian ekor. Okey. Bahagian atas tu untuk daya angkat lah. Bahagian ekor tu pula untuk dia stabil kelas. Untuk dia gigi kiri kanan dan stabil. Helikopter ni dia tak sama macam kapal terbang. Sebab helikopter dia boleh stay di udara. Boleh diam macam tu je. Sebab dia boleh guna untuk menyelamatkan orang. Boleh menurunkan orang ya. Askar, orang sakit dan sebagainya. Kapal terbang dia tak boleh. Dia tak boleh stay macam tu. Dia kena sentiasa bergerak. Ya. Helikopter dia boleh. Tapi helikopter ni ruang dia terhad lah. Ya. Sebab tu dalam ketenteraan banyak guna helikopter untuk menyelamat ya. Kapal terbang digunakan untuk jet-jet pejuang lah dan benda-benda lain ya. Okey, helikopter menggunakan bilah rotor yang berputar laju untuk menghasilkan daya angkat bahagian atas dia tu ya, bahagian tengah dia tu ya. Okey, seterusnya daya angkat dihasilkan oleh rotor menyebabkan perubahan di bahagian atas dan di bahagian bawah. Maka helikopter naik ke atas. Ni samalah dekat dia punya kipas dia tu, bentuk dia sebenarnya curve, bentuk dia melengkung kelas. Jadi tujuan dia supaya dia dapat hasilkan daya angkat lah ya. Okey, ni helikopter. Okey, peluru Bunsen. Okey, peluru Bunsen ya. Okey, ni C ya tak? Itulah C. Okey, peluru Bunsen ni dalam dia ada salur yang sempit. Salur sempit ni tujuan untuk laju tinggi lah kelas. Laju tinggi, tekanan rendah di bahagian dalam. Bila dalam ni rendah, automatik kat luar ni atmosfera jadi tinggi lah. Sebab dalam dah rendah. Okay, sebenarnya bukan atmosfera ni tinggi tak. Tapi sebab ada perbezaan tekanan tu kelas. Dalam dah rendah, automatik dia tinggi. Dia masuk lah. Maka banyak udara masuk dalam lubang ni. Okay, ni prinsip kerja peluru Bunsen. Jadi banyak mana kita nak udara tu yang kita boleh adjust lubang tu. Kita nak udara besar mana supaya pembakaran tu lengkap. Pembakaran lengkap dia dapat api biru. Kalau api kuning tu pembakaran tak lengkap sebab tu dia jadi laga. Habis periuk dan sebagainya lah. Jadi apa kata orang hitam tu kan, tak nak lah. Saya tak suka lah rosak periuk saya ya. Kotor. Okey, apabila peluru disambungkan pada satu bekalan gas, jet gas yang keluar dari muncung kecil dengan had laju yang tinggi
akan menghasilkan kawasan bertekanan rendah di bahagian dalam kelas. Gas ni masuk tapi kita bagi saja aliran sempit dan bagi laju tinggi dalam dia. Supaya dalam ni tekanan dia rendah. Ya. Okey, campuran gas dan udara membolehkan pembakaran lengkap gas berlaku. Itu sebab dia lah. Sebab kita dah create, kita dah hasilkan keadaan dalam tu tekanan rendah. Jadi atmosfera kita ni kalau ada perbezaan tekanan maka dia jadi tinggi lah. Kalau yang satu lagi tu rendah, kalau satu lagi tu tinggi dia jadi rendah lah. Bukan sebab dia yang berubah. Kita yang create benda tu yang kejadian semua jari tu cerita lain lah Itu prinsip dalam perundang-bangsa. Okey, ni soalan objektif kita tengok sama-sama lah. Kat sini jawapan dia ada lah jawapan kat tepi ni. Kita tengok sama-sama. Cek jawapan soalan objektif kamu Okey, kenapa jawapan dia begitulah kita tengok Antara berikut yang manakah benar mengenai sistem hidrolik Tekanan dikenakan pada ombak lebih kecil adalah lebih besar pada tekanan ombak lebih besar. Okay, tekanan ni sama. So ini salah Tekanan dikenakan pada ombak lebih besar pada tekanan lebih kecil. Salah tekanan dikenakan pada ombak kecil sama dengan tekanan pada ombak besar. Ingat prinsip Pascal, tekanan ni sama. Ombak kecil dengan ombak besar sama. Sebab dia ambil tekanan ombak kecil tu kelas. Tekanan dia tinggi kan. So jawapan dia C. 2. Darjah 1 menunjukkan sistem brake sebuah kereta. Prinsip manakah digunakan sistem ni? Sistem Pascal lah kelas Tengok bekas tertutup je, ada cecair, sistem Pascal, sistem hidrolik Sistem Pascal tu guna dia untuk sistem hidrolik. Ni pun sama ni. Antara berikut yang manakah adalah benar Daya F sama dengan berat beban. Daya F tak sama, daya F ni kecil je sebab dia pada ombak kecil. Apa tu? Daya F lebih besar daripada berat beban. Daya F besar daripada berat beban tak mungkin. Tekanan pada ombak P adalah sama tekanan pada ombak Q. P dengan Q betul sama. Tekanan pada ombak P lebih kecil tak? Jawapan ni C lah kelas. Tekanan sama. Okey, daya pada P ni kecil. Daya pada Q ni besar. Kenapa? Sebab luas permukaan dia itulah. Yang dekat beban ni. Kalau dekat P ni saja kita bagi kecil lah sebab kita tak nak daya besar, rugilah kan. Besar-besar dari segi jimat tenaga, jimat kos tu banyak lah. Okey, nombor 4, darjah 3 menunjukkan satu sistem hidrolik ringkas dalam keseimbangan A1, A2, A3 dan daya F1, F2. Antara mereka manakah betul? Alright. Tekanan di A, tekanan sama. Okey, tekanan di semua sama. Tekanan di A1 besar. Alright. Tekanan, dah tentulah jawapan dia yang tekanan sama-sama tu kelas. Yang lain tu semua salah. A lah. Tekanan dia mesti sama. Prinsip Pascal, pressure dia sama. Tak kisahlah berapa banyak omboh yang ada, pressure dia sama. Yang tak sama ialah daya. Okay, dia depend pada luas permukaan. Permukaan besar lah daya dia. Permukaan kecil lah. Kamu ingat itu ya kelas? Tekanan sama. Siapa yang menghasilkan pada omboh kecil ni? Okay, kenapa omboh kecil kita hasilkan tekanan? Sebab kita nak tekanan yang tinggi. Luas permukaan kecil, tekanan dia tinggi kan? Itu sebab dia. Daya dia depend pada omboh. Omboh besar lah. Omboh kecil lah. Okey, antara berikut manakah menggunakan prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli bangsa lah. B tekanan. B tu tekanan atmosfera tu. C Pascal. D atmosfera. So A jawapan dia. 5 Okey, 6. Seorang pemain bola sepak menendang bola dan diputar dalam satu kelengkungan yang tunjukkan darjah 4. Apakah menyebabkan lintasan melengkung bola tersebut? Ini prinsip Bernoulli kelas nombor 6 ni Daya tak seimbang, salah. Tekanan tak seimbang sebenarnya. Prinsip Bernoulli prinsip mendatangkan salah. Okey. Inilah yang Faiz yang dapat hadiah international. Sebenarnya kenama tendangan dia macam ni kelas. Dia prinsip Bernoulli sebenarnya. Tekanan tu bola dia sepak tu bentuk melengkung ke C gitu. Jadi itu mengelirukan pihak lawan dan juga penjaga gol. Bola tu melepasi orang yang duduk kat depan tu, orang yang jaga sebagai pertahanan, dan dia mengelirukan penjaga gol. Penjaga gol ingat belah kanan, rupanya belah kiri contohlah kan. Saya gitulah. Menyebabkan bola tu masuk dengan mudah tanpa ada sebarang halangan. Jadi bola tu pergi cantik. Pergi cantik tu sebenarnya prinsip Bernoulli. Cara dia sepak bola tu menyebabkan bola tu berpusing-pusing. Begitu cantik sekali macam curve.
Okay, jadi tekanan rendah dengan tinggi tu dia berselang-seli menyebabkan dia jadi bentuk curve. Dan curve tu satu lagi sebab daya tarikan graviti lah. Dia jatuh ke bawah tu sebabkan daya tarikan graviti. Dia bentuk curve tu sebenarnya prinsip Bernoulli. Nak tahu lagi, bacalah tentang dia. Jadi sebenarnya orang fizik yang kaji benda tu, tapi cara dia tendang tu bukan senang nak dapat lah. Sekali dia buat, 2 kali belum tentu dapat lah. Boleh orang katakan rezeki juga, tapi latihan pun dia juga, kita tak dapat. Rajah 5 menunjukkan paras air dalam manometer sebelum udara mengalir ke dalam tiub ventri. Okey, antara berikut yang manakah menunjukkan paras air manometer sebelum udara mengalir ke tiub ventri? Okey. Kalau ikut yang sempit ni kelas, sempit ni udara dia, laju dia rendah. Tinggi. Permulaan laju rendah, tekanan tinggi. Bila tekanan tinggi udara, air naik sikit lah. Kalau tengah ni laju dia tinggi, tekanan dia rendah. Air naik banyak lah. Sebab yang ni udara kelas, bukan air. Cuma dia efek kepada air tu. Jadi, yang manakah betul? B kan? Nombor apa ni? 7. 7A. Oh, B tak. B laju rendah, tekanan tinggi. Air naik sikit. Yang tengah tu laju rendah, laju tinggi, tekanan rendah. Air naik banyak. Betul lah A. So, jawapan dia A. B salah, C salah, D lagi lah salah. 8. Antara berikut manakah menunjuk paras air yang betul? Ni air ni masuk tadi udara ya. So air mula laju rendah, tekanan tinggi. Air patut naik tinggi lah. Tengah laju tinggi, tekanan rendah. Air naik rendah lah. Dah tentu salah lah. Okey, makin jauh semakin laju. Tekanan dia rendah tapi tak serendah yang tengah. So jawapan dia ialah 8 kan? B kan? 8. Okey, Raja menunjukkan sebuah tiub Bernoulli. Tekanan pada tiub X, Y dan Z diwakili oleh titik P, X, P, Y dan Z. Dari berikut manakah perbandingan yang betul? Ini sama je, udara masuk. Udara tu dulu yang laju tinggi rendah, tekanan dia, lepas tu efek pada air. Kalau air dia direct, tekanan rendah, air rendah lah. Kalau udara, tekanan rendah, air naik tinggi kelas. Macam tu ya. Jadi dia ada dua benda kalau yang macam ni, gambar ni. Okay, so bila aliran udara masuk, laju dia adalah rendah, tekanan dia tinggi. So air naik sikit lah kelas. Bahagian tengah ni, dia bukan sempit kelas. Aliran dia macam biasalah. Yang maknanya semakin ke ujung, baru laju semakin tinggi. Jadi air naik tinggi mana? Ini laju rendah, tekanan tinggi, air naik banyak lah. Air naik sikit, sorry. Ujung ni laju tinggi, tekanan dia rendah. Air naik banyak. So, Z dah paling banyak tak? Nombor 9 ni. 9D. Y. Y laju rendah, tekanan. Laju paling rendah. Sebab Y ni dia paling luas ni. Mana X dengan Y lagi rendah laju dia. Y laju rendah, tekanan tinggi. Tapi dia tanya tekanan ni, dia bukan tanya paras air ni kelas. Kalau P ni pressure. So pressure paling tinggi, laju rendah paling rendah pada Y. Sebab Y bukan X ya. Kalau ikut mula-mula yang rendah, tapi sebab sekarang ni masalah dia Y tu besar. Besar dia paling rendah lah berbanding dengan X. So dia paling rendah, tekanan dia paling tinggi. So dia tanya pasal tekanan bukan pasal paras air ni. So tekanan paling tinggi pada Y, diikuti X, Z paling rendah. Sebab Z ni dia paling laju. So D jawapan dia betul. 9D ya. 10. Raja menunjukkan sayap kapal terbang berbentuk aerofoil. Dalam kawasan manakah aerofoil mengalami tekanan udara paling tinggi? Okey, atas ni laju tinggi, tekanan rendah. Bawah laju rendah, tekanan tinggi. Paling tinggi C ya. Betul, 10 C ya. 11. Menunjukkan sebuah helikopter sedang bergerak di udara. Apakah yang menghasilkan daya angkat? Engine helikopter. Okey, salah. Hasil dari tangga udara, salah. Hasil perbezaan tekanan antara bahagian atas dan bahagian bawah bilah dia ni. Bahagian atas dengan bawah tu tak sama. Bilah tu kan melengkung sebenarnya.
So atas laju tinggi tekanan rendah, bawah laju rendah tekanan tinggi, dia ada daya angkat. So C jawapan di kelas. Banyak lagi? Oh banyak lagi. Okay, kita buat sekat mana kita boleh. Okay, dah habis objektif, kita masuk section A ya. Okay. Seterusnya ya, soalan kita ada sikit lagi, 5 minit lagi. Raja menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji. Berapa lagi soalan? 2. Oh banyak lagi. Esei pun ada. Okey. Raja satu menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji pemindahan tekanan dalam cecair oleh sistem hidrolik. Pemberat ditambah ke atas umbur pencegari kecil. Pemberat yang sesuai ditambah ke atas umbur pencegari besar sehingga kedua umbur itu berada pada parah yang sama. Pemberat yang ditambah mewakili daya yang bertindak pada kedua-dua umbur. Ini nilai daya-daya terhasil lah ya. Ini prinsip Pascal ni. Okay, berdasarkan kerusakan lukikan graf. Okay, graf dia ada kat tepi ni lah ya. So ada 3 titik je lah kelas ya, pada daya yang pertama, kedua dan keempat. Ketiga tak ada nilai. Jadi tak perlu nak cerita titik. Apa yang ada pada graf, pada jadual, yang tu kamu buat graf. Bila ditanya buatkan graf, maksudnya titik dan garisan kelas. Inilah dia garisan dia ya. So, kamu dapat garisan lurus dengan sini kan 4 pula. 1, 2, 3 ni tak ada titik sebenarnya. Pasal lukikan graf ni tak perlu sebenarnya sebab tak ada nilai. Oh, dia suruh cari dulu apakah daya bertindak pada umbur. Tidak, tak perlu ya. Ini silap ni. Sebenarnya tiga titik saja. Kita kena cari tu sebenarnya. Okey, maknanya yang ketiga ni tak perlu cipta ya. Walaupun boleh agak tak 468. Betul lah. Okey, berdasarkan graf di A, apakah daya bertindak pada umbur besar sekiranya daya bertindak pada umbur kecil lah 3. Okey, apakah daya bertindak pada umbur besar? Ada graf. Sekiranya daya bertindak pada umbur kecil lah 3. Daya bertindak pada umbur kecil 3. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, kita kan ada graf. Dah ada graf. Dia kata kalau umbur kecil ni 3, kena 3. Kita tarik ni kelas. Tarik, tak nampak kan siapa yang ni? Saya guna mouse ni ya. Kamu tarik dia, ya, tarik dia daripada 3 ni. Tarik sampai kena graf, ya. Sampai kena garisan ni, ya. Pergi pada paksi daya besar ni lah, itu paksi Y. Okey, jadi jawapan dia 8. Bukan main bantai 2, 4, 6, 8 ni tak ya, daripada graf. Ni dipanggil interpolasi, penjuran dalam ya. Daripada 3 ni ya, kamu tarik secara tegak sampai kena garisan kamu lukis graf ni lah. Okey, kemudian kamu tarik pula secara mendatar. Mana menegak sampai kena garisan, mendatar sampai dapat nilai di paksi Y ataupun daya bertindak pada umbur besar. So jawapan dia 8 Newton. Jadi sebab tu saya kata tak perlu cari ni. Tak perlu letak nilai. Cari bila soalan tanya macam ni. Tak perlu letak nilai yang ni sebab kamu memang tak tahu ya. Tu cara jawab yang betul lah. Okey, apakah boleh ubah manipulasi di eksperimen ni? Okey, boleh ubah ni kelas. Kalau ada soalan macam ni, kamu boleh tengok pada soalan, kamu boleh tengok pada jadual, tengok pada graf. Kalau pada jadual, yang pertama ni lah. Okey, yang gerak balas yang bawah dia. Kalau pada graf, yang pada paksi X. Yang Y ni adalah boleh ubah gerak balas. Ataupun pada soalan. Ya. Kita boleh tengok lah. Ya. Bila kata satu eksperimen untuk mengkaji pemindahan tekanan cecair oleh sistem hidrolik itu sebenarnya melibatkan pemberi ubah PM dan PB. Manipulasi dan bergerak balas. So pemberi ubah manipulasi dia apa kat sini? Daya bertindak pada umbur kecil. Ya, paksi X. Ya. Okey, gerak balas daya bertindak pada umbur besar. Paksi Y. Okey. Malah jenis cecair digunakan sama. Ya. Tekanan dia sama. Tu malah lah. Apakah namakan alat menggunakan prinsip yang sama dalam rajah ni? Okay, alat apa? Soalan tentang apa? Okey, digunakan sistem hidrolik. Okey. Prinsip sama, jet hidrolik, brake hidrolik, ya. Kursi doktor gigi, banyaklah.
lori pengangkat, kren pengangkat. Okay, habis part A melibatkan graf ataupun carta bar ataupun graf carta bar kelas, yang lain tak ada. Okay, rajah 2 menunjukkan jet hydraulik yang digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Okay, satu minit lagi kan. Jika tekanan berlaku pada titik C dan P, apa yang dapat kita katakan tentang tekanan pada D? Tekanan dia sama lah kelas. Ya, tadi dah cerita banyak kali kan. Kita bagi satu daya, ya, daya kecil pada ombor kecil, maka dapat tekanan yang besar. Tekanan besar dialihkan dalam sistem hidrolik ni menggunakan minyak ni secara semua seragam pada semua arah, maka dapat tekanan sama. Tapi kat sini daya dia besar lah sebab luas muka dia besar. Jadi untuk ombor kecil nak hasilkan tekanan tinggi, dekat ombor besar nak menghasilkan daya besar. Kenapa daya besar? Sebab ombor dia besar. Dan kenapa nak guna daya besar? Sebab nak mengangkat benda yang besar. Ya, itu sebab dia ya. Jadi tekanan dia sama. Nama dah huraikan prinsip menjadi asal jawapan ini. Ini adalah prinsip Pascal. Untuk benda tertutup, tekanan luar dalam satu bahagian dihantar secara seragam. Tekanan dia adalah sama ke setiap bahagian tercair dan dinding bekas. Dia dihantar, tekanan dihasilkan adalah sama dan dihantar seragam kepada ombor satu lagi. Ya. Itu cara jawab dia lah. Diberikan dua sebab mengapa minyak digunakan dalam bendalai dan jet hidrolik. Okey, saya sudah tekan tadi. Okay, minyak ataupun cecair ataupun bendalai ni dia tak boleh dimampatkan. Satu. Yang kedua, kita guna minyak tak guna air sebab minyak dia tidak mudah berkarat. Dan minyak ni dia tak boleh mampat seperti air. Air pun tak boleh mampat tapi dia punya tidak boleh mampatan tu tidak berapa bagus lah. Sebab dia banyak ruang-ruang udara. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan nombor 3. Okey, tengok soalan nombor 3 ni ya. Okey, rajah 3 menunjukkan keratan rentas ya. Sebuah spoiler yang dipasang kepada sebuah kereta lumba. Okey, pada rajah 3 ni ya. Ni rajah 3 lah, spoiler dia kat belakang ni kelas ni. Ni spoiler dia lah ya. Di sinilah bentuk aerofoil terbalik. Ni bentuk aerofoil terbalik ya. Yang songsang ya. Okey. Sini adalah aerofoil yang songsang. Spoiler ni lah yang kat belakang dia tu macam dia nak terbang tu kan. Jadi tandakan dengan huruf P kawasan bertekanan rendah. Okey, kalau kamu tengok ni dia dah lukis dah ya. So yang bahagian lurus ni laju dia adalah rendah. Bahagian bengkong kita tahu laju dia adalah tinggi. So laju rendah, yang atas ni tekanan dia adalah tinggi. Okey, bawah ni laju dia tinggi, tekanan dia adalah rendah. Ya. So dia kata tandakan huruf P kawasan bertekanan rendah. Kawasan bertekanan rendah di bahagian mana? Di bahagian bawah lah. Ya, nampak ni. Okey, tandalah huruf P bahagian bawah ni. Ya. Okey, tandakan dengan huruf Q kawasan bertekanan tinggi. Okey, tekanan tinggi bahagian atas. Sebab laju dia rendah, tekanan tinggi. Okey, tanda labelkan atas ni Q. Ya. Dan seterusnya tandakan dengan huruf F arah dari panduan yang bertindak pada spoiler. Okey. Okey, P bahagian bawah ya, iaitu tekanan rendah. Q bahagian atas tekanan tinggi. Okey, tandakan dengan huruf F dari panduan bertindak pada spoiler. Okey, kalau dah atas tinggi, bawah tu rendah, maka ya dari panduan dia bertindak adalah ke bawah F. Sama seperti gambar kat sebelah ni lah ya. Tapi cikgu tunjuk kat sini ya, macam mana jawapan tu boleh terjadi macam tu ya. Jadi daripada tekanan daripada tekanan tinggi dia akan pergi ke tekanan rendah. So kamu kena lukis daya lah ya. Daripada kawasan ni buat lurus je. Cikgu tak guna pembaris ya. So lukis tandalah F seperti kat sini lah. Nampak kat sini ya. So itu adalah daya panduan yang bertindak. Sebab itu kereta lumba dia kita nak cegah dia terbalik lah ya. Dia laju, dia boleh berisiko untuk terbalik ya. Jadi kita nak kurangkan risiko untuk terbalik tu ya. Jadi bila dia tekanan adalah tinggi ya ke bawah, maksudnya dia mantak ataupun seimbang di bahagian bawah ya, dan itu boleh digunakan untuk dia berkelajuan tinggi lah sebab dia adalah kereta lumba. So ingatlah ya,
Kalau kereta lumba, inilah ya, aerofoil songsang. Kalau kapal terbang, sayap kapal terbang, aerofoil dia yang biasa itulah. Melengkung di bahagian atas, ya, lurus di bahagian bawah. Ini adalah untuk sayap kapal terbang. Perlu ingat ya. Prinsip dia kamu kena ingatlah, yang melengkung laju tinggi, tekanan rendah, yang lurus laju rendah, tekanan tinggi. Tekanan akan pergi daripada tinggi ke rendah lah. Namakan dan huraikan prinsip terlibat untuk menghasilkan daya panduan yang anda tandakan. Ya. So hurai prinsip dia dah tentulah ini adalah prinsip. Tapi ingat ya. Prinsip Bernoulli. Ya. Okay, cikgu dah tunjukkan depan sebelah dia. Prinsip Bernoulli. Ya. So prinsip Bernoulli apa dia kata? Ya. Cikgu dah sebut tadi. Ya. Laju tinggi, tekanan rendah. Laju rendah, tekanan tinggi. Ya. Jadi secara kita tulis ayat dia, tekanan yang dikenakan oleh satu bendalih berkurang apabila laju pengaliran barang dalik itu bertambah dan sebaliknya. Ada ayat kat sebelah ni lah. Ataupun kamu nak buat ayat yang biasa cikgu buat tu pun boleh. Ya. Apabila laju tinggi, ya, tekanan dia adalah rendah. Ya, dan apabila laju rendah, tekanan dia adalah tinggi. Boleh nak buat ayat ni. Tapi jangan buat simbol macam cikgu ni lah. Buat dalam bentuk perkataan. Ya. Jadi, 2 markah lah. 1, kamu nyatakan prinsip. Kedua, kamu nyatakan apakah prinsip Bernoulli. Jadi, nak senang guna ayat cikgu ni pun tak apa. Tak ada masalah. Ya. Okey, C. Apakah tujuan memasang spoiler pada kereta lumba? Saya rasa cikgu dah jawab lah tadi masa cikgu cerita kat atas. Ya. Jadi, dah tentu tujuan dia untuk menstabilkan kereta lumba tersebut lah. Dia tak mudah terbalik. Ya. Menstabilkan dia. Itulah untuk keseimbangan dia ya. Menstabilkan dia untuk keseimbangan dia ya. Supaya kereta lumba itu tidak mudah terbalik ataupun berlaku sesuatu yang tak diingini ketika dia bergerak laju ya. Jadi untuk menstabilkan dia ketika dia laju ya. Betul? Sebab kereta lumba dah tentulah memang digunakan untuk berlumba ya. Sebab tu nak berlumba kena tempat yang betul ya. Cara yang betul dan yang pentingnya safety first ya. Pastikan utamakan keselamatan, bukan sekadar merempit di tengah jalan, tiada apa-apa unsur keselamatan. Kalau mati katak lah, tak ada insurans dan sebagainya. Ya. Itu yang tak nak lah. Okey, seterusnya kita nak tengok. Okey, kita dah habis 3, kita nak soalan C, ya, soalan esei. Okey, soalan esei. Okey, prinsip Pascal lazimnya diaplikasikan dalam kehidupan seharian seperti dalam operasi sistem hidrolik. Okey, apakah yang dimasukkan dengan prinsip Pascal? Yang ni ada dalam buku kamu lah. Ya. Okay, skema dia kamu boleh tengok kat belah kanan ni. Okay, prinsip Pascal adalah prinsip yang menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada suatu bendalih, cecair ataupun gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan ke semua arah. Ya. Okay, jadi itu adalah prinsip Pascal lah. Ya. Tekanan dia adalah sama dan dapat kita alihkan secara seragam pada semua arah dalam bendalih tersebut. Ya. B. Raja 4 menunjukkan beberapa aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan seharian. Kita kecilkan sikit. Okey, jadi prinsip Pascal di sini digunakan dalam jet hidrolik, ya, dalam brake hidrolik, ya, dalam kursi doktoran gigi. Ya. Jadi kaji maklumat di atas, ya, dan bina konsep prinsip Pascal. Ya. Jadi 6 markah ni ada melibatkan beberapa cara untuk kamu jawab. Ya. Jadi kamu dah, cikgu dah pernah dedahkan macam mana nak jawab soalan konsep ni, soalan mengkonsepsi. Ya. Jadi kalau 6 markah tu melibatkan 6 jawapan lah. Ya. Jadi yang pertama kita keluarkan maklumat dia. Macam biasa sebenarnya kita keluarkan maklumat dia. Cikgu suka kamu keluarkan maklumat.
Kalau skema dia suruh tunjuk ciri sepunya kan. Okey, kita keluarkan maklumat dia ya. So maklumat dia apa kat situ? Okey, cara yang pertama kamu keluarkan maklumat. Okey, jadi cara nak jawab soalan ni dia tak bagi cara nak jawab kan. Okey, kita senaraikan apa yang sepatut kita nak buat ya. So yang pertama kita keluarkan maklumat dia. Keluarkan maklumat. Okey, yang kedua ni satu markah lah ya. Yang kedua, 2 ciri sepunya. Kita senaraikan balik apa yang sepatutnya kamu buat. Kita tulis lebih tak apa, jangan kita tulis kurang ya. Okey, yang ketiga, 2 ciri sepunya. Okey, biasanya dia nak contoh. Contoh prinsip Pascal. Contoh yang tak ada dalam ni lah. Ya, contoh prinsip Pascal lah ya. Yang tak ada dalam soalan. Okey, yang keempat, kita tulis kat sini ya. Bukan contoh. Maksudnya dia bukan prinsip Pascal. Okey, bagikan contoh. Okey, ni semua keluar maklumat satu markah. Ciri sepunya ni 2 markah lah. Contoh 1 markah, dah berapa dah ni? 3, 4 ya. Ni 5. Okey, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang kelima biasanya dia nak konsep. Nyatakan konsep tadi berdasarkan ciri yang kita tulis. Ni dah cukup 6 lah ya. Kalau dulu dia ada konsep awal, konsep akhir ya, boleh juga, tapi sekarang ya kita tulis maklumat dia. Okey. Apa maklumat dia? Maklumat dia ambil saja daripada gambar ni kelas ya. Okay, di sini cikgu boleh tulis jet hidrolik, brake hidrolik dan kerusi rotan gigi adalah contoh ya aplikasi prinsip Pascal. Itu maklumat yang kita boleh tulis. Ya, sila tulis yang pelajar ya. Jet hidrolik, brake hidrolik dan kerusi rawatan gigi ialah prinsip Pascal. Cikgu ambil pen lain ya. Ambil color purple lah ya. Okey, itu maklumat yang kita boleh tulis. Okey, 2 ciri sepunya. Kita ambil ciri sepunya tentang prinsip Pascal lah. Dekat sebelah ni dah ada jawapan dia lah. Kamu boleh tengok ya. Pertama, dia menggunakan sistem hidrolik. Okey, boleh? Itu ciri dia. Kedua, digunakan untuk membuat kerja berat. Ya, kerja-kerja berat, kerja-kerja yang melibatkan daya yang besar ya. Okey, boleh. Okey. Ketiga, nak tulis apa? Contohlah kamu nak idea lain kan. Tapi 2 dah memadai ya. Kalau kamu nak dapatkan idea lain, apa lagi berkaitan dengan prinsip Pascal? Okey, antaranya ialah tekanan dia sama. Okey, tekanan yang digunakan dalam prinsip Pascal adalah sama. Adalah seragam. Boleh juga. Itu adalah ciri prinsip Pascal juga. Okey, itu nombor 1. Ini tak apalah ya. Tekanan sama. Ya, tekanan yang digunakan adalah sama ataupun seragam. Boleh? Okey, seterusnya kamu nak kata bendalih ya, ataupun bendalih yang digunakan dalam sistem hidrolik ini adalah minyak. Boleh? Contoh dia kan? Boleh? Itu ciri dia lah kelas. Ya? Boleh? Kita boleh buat macam tu, tak ada masalah. Okey, nak guna yang dia bagi ni pun boleh. Nak guna yang lain pun boleh, tapi mesti ada kaitan dengan prinsip Pascal. So banyak kamu boleh tulis ciri dia, ya. Ini antaranya lah. Tekanan sama, berdalih digunakan minyak, ya. Okey, seterusnya dah berapa dah 3 markah ya. Okey, contoh lain prinsip Pascal tapi tak ada kat sini. Kat sini dia bagi apa? Mesin pengorek, betul? Mesin pengorek. Itu boleh. Ya, mesin pengorek antara yang contoh sistem hidrolik tapi tak ada kat sini lah. Ya. Lagi lori pengangkat pasir. Yang turun naik tu. Pun ya juga. Ya. Boleh. Bahasa Inggeris dia tulis excavator kan. Itu mesin pengorek tadilah. Okey. Itu pun boleh. 1 cukup. Ya. Apa saja yang berkaitan dengan sistem hidrolik kita boleh gunakan. Ya. Okey. Bukan contoh ni dia bukan menggunakan prinsip Pascal lah. Ya. Apa saja yang bukan contoh. Kat sini dia bagi Bunsen burner, penunuh Bunsen. Sebab yang ni menggunakan prinsip Bernoulli. Boleh. Apa saja yang bukan lah kelas. Ya. Boleh kamu tulis contoh dia. Ya. Dah berapa dah? Kita dah ada 5 sebenarnya. Okey, konsep dia senang je kelas. Kamu tulis balik ciri dia tadi. Ya. Okey. Kalau macam ni dia kata
Okey, yang ni tak berapa tepat lah. Kita tulis yang ni menggunakan prinsip Pascal adalah sistem yang menggunakan sistem hidrolik dan digunakan untuk membuat kerja berat. Kat sini dia terlalu umum Dia kata prinsip Pascal lazimnya diaplikasikan dalam kehidupan seharian seperti dalam operasi sistem hidrolik dan digunakan untuk membuat kerja berat. Ni pun boleh lah sebab dia masukkan ciri tu. Asal dia masukkan ciri yang ke atas ni, okey, kita terima. Prinsip Pascal menggunakan sistem hidrolik dan digunakan untuk membuat kerja berat. Itu cikgu bagi ayat secara ringkas sajalah ataupun nak guna yang cikgu cakap tadi, yang ni prinsip Pascal menggunakan aplikasi dia menggunakan tekanan yang sama dan berdalih yang digunakan adalah minyak. Boleh? Jadi apa yang kamu tulis kat ciri sepunya ni kamu masukkan dalam konsep. Itu soalan konsep lah Okey, last sekali. Ada lagi. C. Apakah bendalih yang lazim digunakan dalam suatu operasi sistem hidrolik? Berikan sebab mengapa bendalih itu digunakan dalam jet hidrolik. Dan wajarkan jawapan anda. 4 markah tu detail dan saya rasa saya dah bagi hint dah tadi, dah jawab dah pun kat sini dia tak ada dia punya jawapan, tak apa, tak ada masalah Jadi dah tentulah saya dah sebut tadi bendalih digunakan adalah minyak. 4 markah 4 puan kita bagi kelas. Okey, yang digunakan ialah minyak ni jawapan cikgu Yang digunakan adalah minyak, contoh bendalih itu lazim kita guna memang minyak kelas. Kita tak guna air Dia ada minyak hidrolik. Kalau brake, minyak brake Okey, kenapa? Minyak adalah cecair. Minyak adalah bendalih dalam bentuk cecair. Okey. Okey, kenapa kita nak guna bendalih dalam bentuk cecair? Okey, yang ketiga, kerana cecair sifat dia sifat dia tak boleh mampat. Tak ni kamu tulis dalam perkataan tak boleh mampat. Okey, kenapa penting tak boleh mampat? Okey, bila dia tak boleh mampat, cikgu tulis kat bawah ni tak boleh mampat, dia akan menyebabkan tekanan yang dihasilkan tu dapat disebar secara seragam. So, tekanan yang terhasil dapat disebarkan secara seragam. Itu sebab dia kelas. So 4 poin dah cikgu bagi. Nampak? Bendalih gunakan ialah minyak. Dan bendalih ini adalah sejenis cecair. Fasa dia fasa cecair. Yang seterusnya kita tahu cecair kita terangkan tak boleh mampat. Ini ciri yang kita nak ni. Penting ni. Mampat. Tu kejap mampat je tu. Mampat double M tak. Cecair yang tak boleh mampat. Kenapa? Cecair tak boleh mampat ni dia menyebabkan tekanan yang kita hasilkan dapat kita sebarkan dalam sistem itu secara seragam. Prinsip Pascal, sistem tertutup yang menggunakan bendalih dan tekanan dia disebarkan secara seragam. Siapa yang boleh buat ni? Cecair lah. Cecair bentuk apa? Biasanya minyak. Kenapa tak gunakan air? Sebab air dia ada banyak gelembung udara. Udara sifat dia boleh mampat. Bila begitu, tekanan yang kita hasilkan tu tak dapat dipindahkan secara seragam. Sebaliknya digunakan untuk memampatkan gelembung udara. Itu masalah bila kita gunakan air. Memang orang tak pernah guna air pun sebenarnya kalau untuk sistem hidrolik. Untuk eksperimen tu lain lah kita gunakan air. Sebab air ni mudah didapati tapi hasil dia tidak sebaik minyak minyak dia lebih baik, jauh lebih baik daripada air. So inilah jawapan dia Okay, 4 markah kat situ. Dan seterusnya hot challenge Terangkan mengapa dua bot laju bergerak pantas cenderung mendekati satu sama lain. Maksudnya dia boleh berlanggar Okay, ini sebenarnya ada kaitan dengan prinsip Bernoulli. Kat sini ada tulis Okey, sebenarnya kelas bila dua bot ni dia dekat sini Okey, bila dua bot ni dia dekat ini katalah bot
Okay, bila dua bot ni dia dekat, menghampiri satu sama lain. Okay, perasan tak kawasan ruang dalam ni? Okay, kawasan ni jadi sempit kelas. Sempit. Bila dia dekat Bila dia sempit, kawasan bahagian tengah ni, dia jadi laju tinggi. Tekanan rendah. Keadaan situasi ni, bot biasanya dia laju. Bila dia dekat, dia akan menghasilkan satu keadaan kawasan yang sempit antara dua bot ni. Okay, bot pertama, bot kedua. Jadi bila kawasan tu sempit, dia jadi laju tinggi, tekanan rendah. Ini mengikut prinsip Bernoulli lah. Prinsip Bernoulli. Cikgu dah ajar dah. Prinsip Bernoulli kita tahu laju tinggi, ingat balik tekanan rendah, laju rendah, tekanan tinggi. Kalau orang suruh explain, suruh terangkan, kamu terang ini. Laju tinggi, tekanan rendah, laju rendah, tekanan tinggi. Itu adalah mengikut prinsip Bernoulli. Okay, jadi dah bila berkeadaan macam ni, laju tinggi, tekanan rendah, dia akan menyebabkan ketidakseimbangan tekanan atmosfera. Menyebabkan di sebelah tepi bot sini, tekanan dia tinggi. Okey, sebelah bot yang pertama ni pun sama. Tekanan dia tinggi. Bila tekanan tinggi, masing-masing menolak. Tekanan kan dia pergi daripada tekanan tinggi ke rendah, dia menolak. Jadi dia berisiko berlanggar accident. Dia tulis kat sini lah. Itu poin cikgu lah. Nampak apabila dua kapal bergerak dengan laju yang tinggi, aliran berdalih antara kapal mengalir lebih cepat daripada sisi kapal yang lain. Menurut prinsip Bernoulli, aliran berdalih yang laju di antara kapal menghasilkan tekanan yang rendah. Aliran berdalih yang kurang laju di sisi kapal lain menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Ini menghasilkan satu dari bandar bertindak ke atas kedua-dua kapal dan menolak kapal mendekati antara satu sama lain dan dia boleh berisiko berlanggar. Ni yang cikgu cerita dekat highway tu lah. Mudah berlanggar antara satu sama lain ataupun berlanggar seorang-seorang dia je disebabkan oleh perbezaan tekanan ni kelas. So kamu tulis poin lah. Kalau dia 4 markah, inilah poin dia. Sebenarnya tak digalakkan tulis dalam bentuk esei macam ni. Tulis dalam bentuk poin tu lebih baik. Nyatakan berlaku kawasan sempit di antara dua bot. Okey, kawasan sempit itu adalah laju yang tinggi, tekanan dia rendah. Okey, maka wujudlah perbezaan tekanan di tepi kedua-dua bot. Perbezaan tekanan. Di mana di sebelah sisi dia, sisi luar masing-masing tekanan adalah tinggi. Okey, nombor 4, tekanan tinggi akan menolak bot itu mendekati. Nampak cikgu ringkas dalam bentuk poin je. Memang dalam sains kita nak jawapan yang simple-simple je. Mendekati antara satu sama lain dan memang berisiko kemalangan berlanggar. Biasa kita tengok lah, kita tengok movie tu betul lah kelas. Bukan benda tu main-main. Bila dia terlampau dekat, dia boleh berisiko berlanggar sebab perbezaan tekanan yang menolak bot itu mendekati antara satu sama lain. Itu sajalah untuk latihan tambahan untuk tajuk bab 8 ni